apa yang saya nampak di sini, Mazazil ni ataupun puak-puak dia lah berani mengatakan pengamal makrifah ataupun pengamal batiniah bagi pandangan dia orang tu sesat. Bagi pandangan saya, dia berani mengatakan sesat pada pegangan ini, pada pegangan makrifah ataupun batiniah ni, tidak mustahil. Dia mengatakan, dia akan berani mengatakan pegangan yang lain juga sesat. Selain daripada pegangan dia tu, hanya pegangan dia tu je yang paling betul. Ini apabila orang yang beragama lain melihat, memang buat kita malu. Memang buat kita malu. Ya, Assalamualaikum. Moga saudara dan negeri Sarawak sentiasa di dalam rahmat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Wallah. Hai. Masya Allah. Bila kita kaji dan halusi balik-balik berkali-kali lepas cakap, depa ni, brother, depa ni sebenarnya macam ni, puak-puak Mazazil ni dan sesetengah orang Wahabi ni. Kalau lepas sekali lagi lepas cakap surah 6 ayat 52, Allah Ta'ala bagi nasihat terang-terang, iaitu kamu tidak bertanggungjawab walau satu pun ke atas amal ibadat mereka, dan mereka juga tidak bertanggungjawab ke atas kamu. Dan begitulah juga dengan surah 6 juga ayat 94. Dia bagi tahu di situ terang, kamu akan datang kembali kepada kami seperti mana di awalnya. Sebab itu kita nak kenal yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin. Dia tulis dalam surah Al-Hadid tu, ayat ketiga, awal, akhir, zahir, batin tu. Macam mana kalau orang mengaji ilmu batin, mengenal kerohanian? Saya tak mau sebutlah perkataan batiniah ni. Ni dia yang cipta sendiri, dia yang reka sendiri nak bagi propaganda tu. Faham tak? Iblis. Lepas tu lebih baik saya cakap ilmu mengenal Allah ataupun mengaji ilmu kerohanian. Sebab bab rohani pun, bab batin pun ada dekat dia. Macam mana dia nak menentang sesuatu yang sentiasa terwujud di dalam diri dia dan meliputi keadaan seadanya dia? Bagaimana dia boleh protes benda ni? Di sini tak ada orang persoal dia. Dia hanya berkata-kata saja. Berkata-kata mereka ni yang mengaji ilmu batin ni semua sesat, ni apa semua lagu-lagu ni. Habis kalau kita kaji dan halusi baik-baik ilmu mengenal diri, mengenal Allah ni, kalau kita takluk kepada surah Allah Akbar. Okey, kita ambil balik surah Ibrahim ayat 4, akulah yang menyesatkan, akulah yang beri petunjuk. Dia sebut perkataan petunjuk? Tidak. Lepas tu surah An-Nahl ayat 93, dia sebut juga perkataan menyesatkan dan beri petunjuk. Lepas tu surah An-Nahl 37, dia sebut juga perkataan kalau dia nak menyesatkan tak ada siapa yang boleh beri pertolongan. Dia sebut juga dalam surah Yunus ayat 99 dan 100. Faham? Kalau dia nak mengislamkan, nak membagi semua orang beriman, tak menjadi masalah bagi Allah Ta'ala. Dan dia sebut juga dalam surah Ali Imran ayat 144, mereka yang berpaling tidak menjejaskan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan disebut juga dalam surah 6, surah Al-An'am ayat 108, jangan mencerca pada orang yang menyembah selain pada Allah. Allah bagi nasihat sampai macam tu. Apa tu masuk, kita usul balik sekali lagi untuk mentertibkan akal fikiran kita supaya tak jadi orang yang suka membuat porak-poranda, propaganda, supaya orang yang tak suka menuduh-nuduh, menghukum-hukum. Tu yang kita kena baca surah 6 ayat 52 tadi. Tapi benda ni mereka buat tak tahu. Sebab kalau mereka ambil benda ni, dia akan jadi
Kalau Mazazil ni, Dr. Mazhar ni, dia doktor pula disebut. Mana boleh doktor bagi sakit hati orang. Doktor ni dia rawat orang, dia bukan doktor lah bagi saya. Dia suka cipta porak-poranda. Sedangkan surah-surah yang kita sebut tadi, dia tak bagi kita kacau orang. Contoh dia surah Al-Hujurat ayat 12 tu. Quran ni kalau bagi kat orang Kristian, ayat-ayat ni dia pun nampak clear. Dalam amal Maidah pun ada sebut. Faham? Kalau hang bunuh satu human yang tak ada bersalah ni, hang dah bunuh whole humanity. Kalau kita kaji usul balik, kalau hang membunuh orang yang tak bersalah, makna hang membunuh humanity dalam diri hang. Kemanusiaan tu tak terwujud dalam diri hang. Kalau hang fitnah orang, hang membebel satu benda yang tak faham, makna kegilaan tu, watak-watak gila tu dah berlaku pada diri hang. Tapi disebab hang ada ilmu, hang balik daripada tanah Arab, hang boleh sebut bahasa Arab. Orang nampak hang special lah. Tapi itu di bumi Malaysia. Kalau di negeri Arab, hang cakap Arab, orang tak heran. So kita duk kena pelemah. Kita duk kena tertipu lagu ni. Dia sebut bahasa Arab, dia sebut bahasa Melayu. Mulut, otak, telinga. Itu saja. Kholbi dia tu tak ada hikmah keilmuan tu. Hikmah ilmu tu tak berlaku dalam hati dia. Dia berlaku kat kepala dia. How to talk, how to make people see, body language, face reaction, tone of conversation, bahasa-bahasa yang perlu digunakan. This all educate. Dalam agama lain pun ada benda ni. Orang kata dia diguna apa? Tengok macam mana dia ni cakap duk maki-maki. Maki kat hang lah. Kat orang lain tu tak maki. Pasal hang tu duk ingat maki tu dahsyat. Tapi fitnah tu tak ada apa. Dalam Quran tulis fitnah tu seolah-olah makan daging saudara sendiri. Hang fitnah orang dulu, lepas tak pernah kacau hang sekali, hang kacau dia, Dr. Kamili, Nodrus, apa semua ni buat gila. Lepas tu dia nak cakap lagu bahasa apa dengan hampa. Dia maki lah hampa. Jadi hampa guna pula perkataan, tengok dia duk maki-maki. Kalau orang yang dengar tu orang kata, Dr. Mazhar sebenarnya lepas tak maki kami, dia maki Dr. Mazhar. So what got to do with us? Sebab we never say nothing to Lepat. We tak pernah cakap apa pun kat Lepat. Lepat tak maki kami. Kalau Lepat tiba-tiba maki kami, then kami marah lah. Lepat maki orang yang fitnah dia. Lepat maki orang yang buat naya kat dia. Pasal melibatkan ayat muka keluarga dia, sahabat dia. So where is the problem? Dia maki Dr. Mazhar yang mula-mula menciptakan propaganda ni, yang menciptakan benda-benda yang tak best ni kat dia. Bagi kami tak ada apa. Jangan duk try influence ni, tengok dia ni macam mana dia boleh. Muhammad pun angkat pedang. Takkan Muhammad angkat pedang kat orang yang tak kata apa kat dia. Lama mana dia nak bersabang. Hampa duk hentam dia tak berhenti. Buka YouTube tengok. Lagi satu Dr. Mazhar. Pasal apa Dr. Mazhar nak bubuh gamak dia dekat YouTube Dr. Mazhar? Are you try to riding on his image or what? Dia orang tak tanya benda-benda macam ni. Faham tak? Tiap kali dia post, dia nak buah gambar aku. Pasal apa? This is extractions. Inilah, mufti macam ni lah. Popularity. Dia ni gila benda ni. Sampai apa yang dia buat, dia tak sedap. Dia pandai baca Quran, tapi dia tak faham maksud tu. Dia faham makna aja. Itulah dia, brother. Itulah dia. Assalamualaikum Assalamualaikum. Selamat Abang sihat ke? Tengok baru punya YouTube ni kan. Abang Mazazir tu tak puas hati dengan ke? Dia nak apa lagi Dia mau apa lagi kan? Duk kata macam-macam lagi kan? Nak jumpa lah, takut lah, hantar mai lah, dah jemput lah. Ada bodoh, tak ada akal ke apa. Data PKP tu ajar orang lagi. Tapi macam mana? Abang dah sabar Ustaz. Nak jumpa sangat kan? Tak apa. Kita pergi jumpa. Kita ambil surat yang kata hang tu sesat tu. Nak tengok surat tu. Kan, sijil, sertifikat ni nak bagi kat hang kan. Apa mai? Mai kita tengok. Dia nak tunjuk juara sangat kan. Jangan kamjat. Apalah punya orang kan. Akal tak ada. Kita tak pernah pun usik teluk dia. Tak kacau pun, tak jentik pun teluk dia. Kita mengaji bab kita je, bab diri je. Tak kacau siapa-siapa pun. Tapi duduk kacau orang.
Kan duk kata orang ni menyelewengkan Islam. Anda nampak dia macam tu, panggil lah. Panggil dia elok. Tak pun tak puas hati buat report polis, masuk mahkamah. Kita sembang dalam mahkamah. Bukan tak pernah buat. Berapa banyak pejabat agama dah naik turun lah. Apa yang abang nak? Awak hang rasa tergugat kot Mazazil ni. Dia rasa tergugat lah ni. Hang tengok hang macam mana dia cakap pasal Tuhan, pasal ketuhanan ni. Ilmu Allah ni, marifat Allah ni. Dia rasa tergugat, dia dengan bersongkok kan, berjanggut, berserban kan, dia berjubah. Dia rasa tercabar lah. Faham? Ego. Padahal kita tak kacau pun. Hang buat lah. Dah percaya pada benda tu, hang buat lah. Kami yakin apa yang kami buat. Apa masalah hangpa? Hangpa bukan tanggungjawabkan kami punya amal ibadah kami. Masing-masing lah. Bukan itu pun tak faham. Dia tanya apa tadi, kenapa tolak pula bab nafi dan isbat ni semua. Nak sembang bab rukun 13. Mainlah kita sembang. Tapi kena tertib lah. Kena tahulah. Ni tak mengaji langsung. Sembang buang apa? Buang masa. Buang masa hang, buang masa aku. Tak payahlah. Okey? Tak apalah, hang tunggulah Mazazil. Hang tunggu. Hang kan geng-geng hang tu kan, suka sekat jarang. Hang apa tunggulah, tunggu. Tapi mana Jangan risau. Kami masih berdiri ni 30 tahun dah kami duduk kat sini. Masih duduk bawa ilmu, tak ada masalah pun. Kami tak goyang sedikit pun. Okey? Hang tunggu. InsyaAllah sampai insyaAllah. Ya pun. Sahabat. Aku ingat nak balik cuti kat Pulau Pinang lah pun. Boleh relax. Pagi-pagi makan pagi ke apa kan. Tapi tak boleh nak rentas lagi. Apa tu ni. Boleh rentas kalau ada surat mengikut benda-benda yang penting. Aku pergi buat dah. 2 kali minta tak dapat. Dia kata benda ni tak penting pun. Tunggu je lah masa dia. Habis PKP awak boleh pergi. Faham tak? Okey, tak apalah. Aku tunggu. Pun ada orang komen. Bunyi dia macam ni. Sesuatu fatwa tidak legal authority selagi belum diwartakan. Selepas diwartakan, sesuatu fatwa itu hanya tertakluk kepada negeri itu sendiri. Nampak tak? Itu sebabnya aku persoalkan kenapa setiap negeri ada mufti. Kenapa setiap negeri ada ahli fatwanya? Mengapa setiap negeri ada jabatan agamanya? Ada orang-orang yang bekerja di pejabat agama dan berjabatan di jabatan agama tu. Ada mereka punya bidang-bidang tertentu dan kuasanya untuk negeri-negeri tertentu. Negeri Perlis, contoh dia. Kalau aku pergi ke negeri Perlis bersembang tentang ilmu makrifat di tanah bumi Perlis, maka ada right lah Dr. Mazhar menjalankan. Doktor lagi pelak ni mana boleh. Okeylah, Mazazil menjalankan urusan dia sebagai seorang pemiliki bidang kuasa tertentu untuk negeri itu, iaitu negeri Perlis. Maka dia boleh bertindak, jumpa aku, panggil aku, pada sekian hari ni macam ni awak telah berbicara tentang ni, ini recording dia, ini apa, saya nak tahu macam ni. Dari sudut pandang mana awak bercakap macam ni? Faham tak? Baru boleh. Tetapi aku tak pernah pun pi menyebarkan apa-apa di negeri Perlis. Melainkan pernah aku buat show buku. Jual buku novel saja, bukan fictions. So what is the F is really going on with Mazazil ni? Yang ni nak tanya, what is the F is really going on with Mazazil ni? Dia tak sedap benda ni. Dia kedah masuk. Sebab apa tau? Mereka ni, macam member aku kata, mereka dah tak ada job kot. Macam kita lah, musician tak ada job. Member aku melawak nama Zam, gitaris ni. Macam ni, tuan tak ada job. Tuan tak boleh nak pergi masjid, ceramah apa semua. So tuan buat lagu ni lah. Aku tak nampak musician yang tak ada job pun, nampak tak buat fitnah macam ni, menyebarkan. Han tengok, mereka balik dari negeri Arab, mereka ada ilmu. Mereka boleh buat lagu ni, buat duit dengan YouTube.
Kalau nak menyebar kebenaran bukan macam tu cara dia. Awak kena kenai playground. Awak masuk padang court badminton, awak jangan pakai kasut bola yang ada stud. Walaupun awak pegang raket badminton Yonex or whatsoever, Carlton ke, orang tengok raket mahal Carlton atau Yonex, tetapi ada satu benda. Pasal apa pakai stud, rosak ini court. Tuan tu tak pergi main di situ. Ada benda yang betul, ada benda yang tak betul, maka tak betul lah. Tak boleh campur aduk batil dan hak. So, di sini pun dia tak kenal playground tu. Hang nak bersoal jawab soal makrifah mengenal Allah, hang sendiri pun tak mengenal. Banyak saja dalam ayat-ayat, contoh dia surah Allah Akbar, surah 79 ayat 19 kot. Tuhan suruh Nabi Allah Musa AS bertanya Fir'aun, maukah aku menunjukkan kamu jalan mengenal Allah supaya kamu takut? Dan juga sebegitu surah, kalau kita buka, banyak surah yang menyebutkan mendustakan ayat pertemuan dengan Tuhannya. Contoh dia surah Allah, surah 18 ayat 103, 104, 105. Dia ada sebut. Dan dia ada sebut juga dalam satu surah tu, surah apa tak ingat dah. Dia kata, sudahkah engkau mengetahui apa yang meliputi dan apa pula yang kamu lakukan? So benda ni, di antara wahid dan ahad ni, ada proses dia. Tetapi kalaulah kita pergi tanya, kita buka Quran ni tunjuk kat dia, yang hang tak puas hati ni pasal apa? Quran sebut, jangan bersangka-sangka. Oh, bila satu ni Nodrus kata, oh yang lepas cakap ni mereka mengikuti yang ramai adalah ini adalah cerita lama ni yang dulu-dulu ni pada ketika itu. Quran ni sebenarnya boleh pakai masa dulu, masa lah ni dan akan datang. Okey, yang telah, yang sedang dan yang akan. Kena pecah wajib harus mustahil. Sebab keadaan ini harus tidak boleh tidak. Bagaimana awak nak mentauhidkan benda cerita-cerita Quran ni kalau tak ada ilmu, kisah dan teladan. Kisah dan teladan baru terbit suatu babak yang dikatakan sebuah ilmu. Setelah ada kisahnya di dalam Quran itu, dia cerita pada zaman Nabi Musa AS. Itu cerita dia. Tak kalau dia nak menghadap ahli-ahli sihir, itu cerita dia. Tapi ilmunya apa dia? Janganlah kamu merasa gementar, janganlah kamu takut. Sesungguhnya aku menjadikan mereka dan perbuatan mereka. Tuhan ada cerita, jangan takut, jangan gentang. Tuhan tu berserta. Dan Tuhan tu menjadikan segala-galanya. Kalau dia yang buat benda tu, dan dia abang kita jangan takut, mana dia kontrol game lah. Itulah bila dalam satu kaedah sufi kita biasa berjumpa baca satu wali Allah tu kata, surrender to the best and the best will do the rest. Apa bezanya dengan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim? So kalau kita buka surah 38 ayat 82, berkali dah sebut, Iblis berkata, di atas kekuasaanmu aku menyesatkan mereka. Kita proses bukan apa yang mereka mengaji di negeri Arab. Sebab kita orang-orang makrifah ni tak heran dah balik cakap bahasa Arab tu. Sebab takluk mengenal Allah tu tidak berhuruf, tidak bersuara. Itu antara diri itu sendiri. So kalau pergi jumpa Dr. Mazhar ni, doktor lagi, ya Allah. Aku tak mau sebut dia ni doktor. Doktor kalau dia rawat orang, bukan dia bagi sakit orang. Ni duk bagi sakit hati orang. Mufti Perak. Sebab aku dah tak peduli dah dia duk point aku pasal aku duk maki dia. Tapi kalau orang sedang, lepas tak maki kami, lepas tak maki pun orang yang tak maki dia. Dia patutlah maki muka hang, baru saya weh. Pasal hang ni duk fitnah guru makrifah. So dia mengaji, dia tahu guru makrifah ni macam mana. Humble, duit pun tak ambil. Dia mengaji guru dia tu, Pak Abu bin Darasan tu. Nak balik pun bagi duit kat kita lagi. Dia kata tak apalah, rezeki saya melimpah ruah, ambil lah. Awak datang pun bukan nak ambil hak saya. Awak datang nak ambil hak awak. Ilmu saya ni pun kalau besar
Saya kata ilmu saya ada, bersama lukut di mata Tuhanmu tak ada. Ini semua hak Allah Ta'ala. So macam mana mereka boleh fitnah guru-guru macam ni? Kita bangunlah. Mana kita kata hampa iblis lah. Kami tengok, I'm living. Saksi nyata keberadaan Abu bin Darasan, guru aku tu, kewibawaan dia dan kasih sayang dia. Kita tengok. Yang hampa tak ada di situ, hampa tak pernah mengaji dengan dia, hampa tak pernah pergi jumpa dia. You never have two of your ears in front of him. You never have two of your eyes in front of him. Macam mana hampa boleh hukum dia macam-macam? Oh, sebab ada faktor mengatakan dia ni sesat. Okey, ni yang hampa ramai-ramai tuduh aku sesat ni tanpa soal sesat ni macam mana? Kalau you nak sesat seorang tu, orang tu ada reason dia tak boleh datang, you tak boleh point kata dia sesat. Mahkamah pun ada kalanya ditunda. Tu kata hampa ni tamak dengan keegoan hampa. Hampa ni kaya dengan kesombongan. Bukan dengan ilmu mulut copy and paste. Malah hampa sombong. Hampa nak jumpa orang tu, hampa panggil orang tu pergi kat hampa. Hampa tak peduli apa orang. Hampa siapa? Sepatutnya hampa nak jumpa dia, hampa main kat dia. Pasal dia tak pernah kacau hampa. Dan dia pula tak pernah menyebar sesuatu kepada yang ramai mengatakan yang hampa duk buat ni tak betul. Tapi hampa cari pasal dengan dia. Hampa create isu, hampa create propaganda. Hampa fitnah nama guru dia. So dia nak panggil apa-apa kat hampa. Doktor kah? Doktor merawat orang, bukan menyakitkan hati orang. Ini aku kata, I have every right to say to these all people, MF, haram J. So hampa nak panggil aku pergi sana, sedangkan keliling hampa tu semua yang dah buat video hentam aku. Lepas tu hampa buat surat panggil aku. Aku nak pergi duduk dalam hampa aku seorang, hampa berapa puluh orang, berapa belas orang dalam tu. Aku nak jawab macam mana dengan hampa? Aku tahu hampa aku punya enemy. Hampa create myself as your enemy. You yourself create it. Bukan aku yang buat. Atas alasan sebenarnya lepas ni menyelewengkan. Sebenarnya lepas ni, itu alasan. Itu persepsi daripada hampa. Sedang tak sedang Allah kata akulah yang menyesatkan, akulah yang beri petunjuk. Dan tiada siapa yang boleh menolong jika dia menyesatkan. So hampa ni siapa dia sebenarnya? Quran dah tulis macam tu. Hampa ni siapa dia? Doktor Mazza, pelang doktor lagi. Haram jadah. Ni Mazazil ni, Kamili Haram J, No Bro ni, siapa dia sebenarnya? Itu aku kata hampa ni telah di-reload sebagai peluru Yahudi. Sebab wali Allah tak bawa jalan aku tu. Guru aku bukan lagu hampa. Guru aku orang tuduh sesat kot jauh. Bila mereka jumpa, dia relax. Bila mereka soal jawab, baru dia cakap. Ada yang mamai dah, ya Allah rupanya benda ni saya tak mengaji. Yalah, pasal awak dengar orang cakap dan awak bersangka-sangka. Dalam Quran dah cakap, jangan bersangka-sangka. Sebab bersangka-sangka ini akan membuahkan dusta dan fitnah. Inilah yang berlaku nyatanya. Ramai ustaz lain aku jumpa, aku cium tangan. Aku ada gambar, aku duduk dengan Ustaz Zahar Idrus kat Kasim Mustafa sekali, dekat Line Clear sekali. Okey je. Dia tak kacau bahagian aku tak kacau bahagian dia. Why not chill, kill the time, enjoy. Lepas tu nak belah baik Ustaz Zahar Idrus, saya balik dulu, kita balik. Habis, tak ada apa. Sebab dia tahu kaedah-kaedah yang boleh dia proses, yang tak boleh dia proses. Sebab ada peringkat-peringkat. Allah Ta'ala berkata, akulah yang milih dan akulah yang menyesatkan. So di sini, hampa nak bagi ceramah, hampa ceramah yang baik, sudahlah. Yang nak buat bagi orang bimbang, buat bagi orang menaruh kebencian, hang tengok dalam Facebook aku macam mana orang punya komen. Padahal, apa tu? Cuba mereka fikir, mereka duduk kat aku. Macam mana? Aku face kot. Banyak mufti aku jumpa. Tetapi mufti ni terang-terang sifat 20. Dia tolak dia punya pengikut sebut nafi isbat itu nonsense. So macam mana you nak mentauhidkan, mentajalikan, mensyariatkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bila azan sebut sehari 5 kali. Kalau seminggu berapa kali dah? Kalau setahun berapa kali? Hampa duk ulang sebut sehari 10 kali. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bagaimana hampa syariatkan benda ni? Tak ada pun. Depa ni, itulah aku cakap pun. Sembang pokok besar pun tumbang. Sembang kapal laut, di laut pun terbalik. Inilah.
puak ni. Faham tak? Tetapi pun insya-Allah pun aku akan balik dan aku akan pergi ambil CJ sesat tu. Faham tak? Lepas ni tak boleh ajak dengan cara YouTube dah. Selanjutnya kita pergi cara lain. Aku akan baca dulu petition atau bahan affidavit apa dia yang mereka tulis tentang aku, sehingga mereka boleh kata terkeluar fatwa kata sesat. Ada mamat tu kata apa, sesuatu fatwa tidak legal authority-nya selagi belum diwartakan. Selepas diwartakan, sesuatu fatwa itu hanya tertakluk kepada negeri itu sendiri atau negeri itu sahaja. Aku bawa Pulau Pinang. So, tetapi ini bukan soal kata fatwa dan diwartakan. Nothing got to do with that. I'm coming about human right, humanity. I'm coming about that. How can you judge people while you don't even know them? How can you judge people by your standard? How can you judge people sebelum you investigate dia? I'm not guilty till found guilty. Tetapi yang pada sebarkan fatwa tu. Soal diwartakan atau sebelum diwartakan, nombor dua, soalkan fitnah dan mengaibkan orang lain. This is what I want to know. That's why aku nak pergi tengok apa yang mereka tulis tu. Aku nak baca. Kalau tak ada kena mengena dengan apa yang aku sebut. Baik pun. InsyaAllah pun. InsyaAllah. Hai. InsyaAllah. Assalamualaikum Abang Lepat. Bang, cadangan saya lah. Cadangan saya. Nanti kalau jumpa dengan Mazhar ni kan, ini cadangan je lah kan. Abang rakam lah. Perbualan abang dengan dia tu abang rakam kan. Bukan apa, takut-takut jadi macam Camille tu kan. Duk sembang abang, punyalah baik. Besoknya viral cerita lain pula dia keluar kan. Ni jumpa abang rakam. Abang rakam, lepas tu kok besok dia buat keluar cerita lain pula. Abang tu buat keluar kenyataan yang sebenar masa berbincang tu. Senang. Orang macam ni saya tak percaya bang. Kadang-kadang depan baik, belakang bertanduk. Okey bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Hai. Bila sebut pasal doktor apa ni, aku heran pasal apa duk sebut doktor pula ni kan. Bila sebut pasal aku lah ni, aku enjoy lah. Aku dah jadi macam enjoy maki dia ni kan. Pasal dia duk guna perkataan tu. Tengok takkan orang-orang yang ni berama nak maki ke ni. Maki dia apa? Takkan auliah-auliah ni kalau duduk jalan betul nak maki-maki. Depa tak fikir pasal apa orang maki. Bukan maki yang ramai, maki hampa lah. Hampa fitnah orang, hampa mengaibkan orang. Faham? So aku continuously dengan hati yang terbuka, rela dan penuh kasih sayang. Terus maki depa para haram jadah ni. Buat salah, ada agama, ada kewibawaan keagamaan, tapi tak reti nak minta maaf. Padahal semua orang yang mahu berfikir, yang mahu menggunakan akal fikir akan nampak jelas naca. Lepas tak nak kacau hampa, dan ini bukan cara yang sepatutnya hampa buat. Faham tak? Hampa dah hentam dia dulu, boleh tengok tarikh YouTube tu bila, tarikh pengeluaran fatwa tu bila, perhimpunan hampa tu bila. Hampa ingat orang bodoh kan hampa buat begitu. Baik brother, saya kalau jumpa dia, saya akan rekod. Pada satu hari itu saya dipanggil oleh mahkamah ahli fatwa Pulau Pinang. Saya tak boleh rekod, mereka tak bagi rekod, tetapi mereka rekod. Tak apalah, itu mereka punya proses. Tapi kalau saya pergi ni, dia kata memang masuk dalam kawasan ni tak boleh pakai kamera, tak boleh pakai apa. Saya kata save it, pasal ini saya nak bawa ke mahkamah, saya perlu ada evidence. Lepas tu awak nak kata aku langgar undang-undang Majlis Agama Negeri Perlis, itu nombor dua. Nombor satu, aku direkod dan aku tanya hang. Pasal hang bertauliah, hang tak boleh tanya aku. Kalau hang nak tanya aku, hang kena bagi tauliah hang kat aku. Kita kena bertanya orang yang bertauliah. Aku masuk, aku tak kamera dan aku tanya hang, bukan hang tanya aku. Yang tu aku nak ajak dia. Yang tu aku nak tengok. Aku nak tanya simple je tentang human right dalam Quran itu sendiri. The beauty of humanity inside the Quran itself. Kenapa ayat-ayat ni sebut macam ni?
Dan aku nak tahu pahaman hang apa yang hang buat setelah hang qualify Al-Quran. Apa yang telah berlaku pada masyarakat yang ramai setelah hampa buat macam ni? Para guru-guru yang mengajar ilmu mengenal Allah yang tak ambil duit 1 sen pun, hampa hina, hampa keji decades. Bertahun-tahun dah hampa buat macam ni. Hari ni tak ada. Hari ni budak yang bernama Ismail bin Arifin atau dikenali sebagai Lepat yang hampa telah war-warkan sebagai fatwa hampa yang mengatakan sesat walaupun tak ada legal authority selagi belum diwartakan seperti mana yang telah kita ketahui. Tak apa, tapi nak tanya perbuatan hampa ini telah mencedera perasaan jiwa manusia. Bukannya Lepat itu sendiri, ramai lagi. Dan kita nak tengok kalau mereka nak cerita tentang pendapat mereka ilmu mengenal Allah ni, orang kata mengenal Allah macam ni, itu hang kata, bukan aku kata. Hanya Allah saja yang boleh mengaku Allah. We hold that facts. With all due respect, nothing to change about this. Hanya Allah lah yang berkuasa di atas segala kuasa yang diberi. Okey, hang mufti kan? So hang jawab soalan-soalan aku nanti. InsyaAllah aku akan buat live. Kalau tak boleh buat live, aku rekod. Kalau dia tak bagi aku rekod, aku ambil surat CJ sesat tu, aku keluar. Nothing to talk. Faham tak? Nak cakap apa dengan ignorance ni? So, aku akan pergi ambil CJ sesat aku dan aku nak baca detail tu macam mana. Kalau tak ada satu pun yang aku kata yang mereka sifatkan sebagaimana itulah aku, dan aku akan membuktikan benda tu tak betul, then we go further conversation. Pasal tak boleh lah aku YouTube ni letih lah. Faham tak? Ni aku cakap ni sebab video baru dia keluar. Dia tetap tak mengaku, dia tetap akan point aku maki dia. Memang aku akan maki dia berterusan. Apa salahnya? Hampa nak cakap, oh makrifat ni bukan macam ni. Hampa makrifat tu makrifat apa? Konsep and idea, law and system kah? Tak ada. Dia berlaku seperti mana adanya dia. Kalau aku nak hentam orang syariat dari sudut makrifat, batal aku. Aku nak hentam orang syariat, aku kena turun pada syariat. Pasal di situ ada law and system, konsep and idea. Jangan teropong aku dari sudut makrifat untuk menentang pok-pok haram jadah ni. Teropong aku dari sudut syariat. Syariatnya iaitu mereka menghina, mengaibkan aku. Sepatutnya aku harus begitulah. Ajak orang-orang lagu ni. Kita bagi tempoh berbulan untuk mereka fikir. Mereka tak ada. Mereka sustainably continue doing this thing. So, hampa ingat aku apa? Tak ada perasaan. Am I controlled by remotes? Hampa ingat aku Robert? Benda ni mereka tak faham. Tapi insyaAllah, kalau Tuhan izinkan nyawa aku panjang, kekuatan aku ada, aku sampai. Tak ada apa yang perlu aku takut. Aku percaya di dalam Jabatan Agama Negeri Perlis tu, orang ada perasaan, orang ada jiwa, orang juga ada akal fikiran yang waras. Cuma yang mana dah kena corruption dengan attitude ustaz-ustaz di bawah naungan dan kepercayaan tentang apa yang disebarkan oleh Mazazil dan Kamili Haramje dan Norbro, maka memandang aku dengan kebencian lah. Tetapi kalau dia berfikir Lepas ni duk fight dia punya right ni, bukan dia nak menang apa pun. Sebab ilmu ma'rifatullah ni mana boleh ada pengikut, mana boleh berkumpulan, mana boleh ada lambang atau cop atau bendera. Ilmu ma'rifatullah ni adalah ilmu mengenal dirinya dan Tuhannya. Tak kalau mengenal Tuhannya binasa dirinya. There's nothing to talk, there's nothing to process, there's nothing to confess. Sebab di situ telah tertutup rahsia di dalam rahsia itu. Kau lepas ni nak tahu, lepas kena mengaji. Itu saja. Tapi aku turun untuk jumpa mereka bukan dari sudut makrifat. Aku maki mereka dari sudut syariat. Sebab nak masuk bab hukum-hukum kena balik pada fardu ain. Asal usul ilmu tertib ini semua kena ada. Tetapi kalau mereka ni orang yang kau ajak dan tak boleh masuk ajak, cara dia aku kena kau ajak kan mereka baru mereka sedang. Tapi mereka guna, tengok dia duk maki-maki. Tapi kalau orang cerdik, orang kata dia tak maki kami lah weh, dia maki hang. Pasal hang buat leceh kat dia. Kalau hang buat kat aku pun, aku buat balik. Sebab every man have the breaking points. So, setiap kesabaran ada batasan. Hampa ingat hampa ni balik pada Jabatan Agama, hampa ni balik daripada, hampa duduk dalam Jabatan Agama, hampa balik pada negeri Arab, hampa boleh cakap hampa suka apa, hampa suka lah.
Awak yang tentang Nabi tu cakap Hindu lah. Dan duk tentang Nabi Muhammad, Nabi Allah sebelumnya. Cakap apa? Cakap Cina. Semua cakap Arab lah. Habis hampa bawa balik negeri Arab, cakap Arab, ingat kami heran lah. Hampa tak sampai. Kami tak nampak hikmah keilmuan tu, tak nampak. Kami nampak ilmu semata-mata, tapi hikmah dia tak ada. Bila kami masuk dalam lagi, kami proses Al-Quran, tengoknya apa yang hampa buat ni. Hampa kata aku menyelewengkan. Aku tengok dari sudut makrifah. Hampa tengok dari sudut lain. Orang tengok bola pusing satu stadium. Orang yang duduk belakang gol nampak bola tu lagu lain. Orang yang duduk tepi gol nampak lagu lain. Alif, yang memandang alif diri tu lain. Memandang dari atas tu nampak titik. Hampa tu lah kata. Main serbu je. Itulah aku cakap. Aku jumpa lepas ni. Aku tak ada suara dah sebenarnya. Langgak terus lah. No drugs ni. Bagi aku dia satu iblis yang nyata. InsyaAllah. Assalamualaikum Bang Dapat. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Saya senang sangat. Teruskan membawa kasih sayang Allah, cinta Allah tu. Teruskan, sebarkan. Ramai ni yang akan duduk di belakang Abang Lepat. Jangan risau, insya-Allah. Allah sentiasa ada dengan Abang Lepat. Salam kasih sayang daripada saya, Muhammad Nawawi bin Mat Sa'ad. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam kasih sayang kembali. Macam ni lah. Kalau kita tengok dalam surah 7 ayat 199, buatlah yang ma'ruf. Dia kata, jadilah pemaaf dan berpalinglah daripada mereka yang bodoh, yang jahil dengan kejahilannya. So ayat 7 199 tu sebenarnya dah beritahu kat kita. Tetapi apabila front line ni, yang selalu ke depan ke dalam YouTube ni, pergi masjid ke masjid, surau ke surau berceramah, macam kakak saya di Pahang tu, duduk tepi tingkap menangis apabila dengar mereka duk sebut nama adik dia seketui di Pahang, kat sebelah TUDM taman tu. Dia kata, aku dengar mereka duk sebut nama hang seketui terang-terang, duk tuduh hang macam-macam. Aku pun jawab kat dia, tak apalah kakak, nak buat macam mana Kak Ain, mereka ni tak jumpa saya pun. Itulah, kita nak cakap jauh pun tak boleh. Tapi macam brother kata lah, Allah sentiasa bersama orang yang terinaya, bersama orang yang benar, bersama ni. Dalam Hinduism pun percaya Tuhan tetap bersama mereka. Dalam Buddha pun percaya Tuhan tetap bersama hati-hati yang baik. Dalam Kristian pun ada kepercayaan bahawa awak tak boleh tipu semua orang pada setiap masa. Faham tak? Tu Bible sebut, you can fool some people sometime, but you can't fool all the people for all the time. So satu masa nanti, orang yang pernah kena tipu dengan penzahiran keagamaan ustaz-ustaz, sesetengah ustaz ni di Malaysia, akan tersedar. It's a matter of time. Dan saya nampak memang nak membawa kebenaran ni memang mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, malah tercinta. Contoh dia,
adik-beradik kita, para sahabat kita, kawan-kawan sekeliling kita, jiran-jiran tengok kita macam mana bila ustaz-ustaz ni duk tersebar fitnah. Tetapi tak ada, mereka ni tak berfikir. Kalau kita bertanya, pernahkah ustaz tu jumpa saya? Kalau Kamili jumpa pun diam malam tu. Ya Allah ya Rahim, saya tak ingin nak pergi pernampak muka dia ni lah, Kamili ni. Pendusta yang membuat ramai orang terpengaruh dan menjadi ahli-ahli fitnah, terterbit dari sangka-sangka semata. Itulah dia kata mereka yang mengikuti yang ramai. Bila kita sebut ayat tu, Nodros kata ini dulu-dulu punya, adalah mereka yang mudah disesatkan dari jalan Allah. Awak Allah ada dulu ya kah? Sekarang tak ada kah? Mereka tidak lain hanyalah bersangka-sangka dan melakukan dusta. Awak benda ni jadi pada dulu ya kah? Disesatkan dari jalan Allah ni ketika dulu ya kah? Sebab Allah ada masa tu kah? Itu kita kata Quran ni kisah dan teladan. Quran ni adalah penawar. Quran ni adalah petunjuk. Nak tunjuk bahawa adanya orang yang sesat, adanya orang yang mendapat petunjuk. Dan bukan untuk mengutuk orang yang nampak tu sesat. Kalau hang nampak dia tu sesat, hang kena sedang Allah yang menyesatkan dia, Tuhan yang buat pengakuan. Jadi tak ada lah tuduh-menuduh. Kalau hang kata Allah lah, dan Quran kata sesungguhnya Allah yang memberi petunjuk. Jika Allah tak memberi petunjuk, tiada siapa yang boleh memberi petolong. Surah 16 ayat 37. Kalau hang sedang benda tu, hang tak akan create, mereka ni menyelewengkan, mereka ni. Indirectly, hang tuduh Allah. Sebab Allah yang menyesatkan. Tapi dia tak temuih benda ni. Buat macam mana, brother? Walau macam mana, brother, terima kasihlah atas mohon doa kasih sayang brother tadi. Terima kasih. Kalau kita boleh bersangka-sangka baik sesama manusia, maka kita bersangka-sangka baik sama Allah. Kalau mereka nak duduk dalam wujud syaitan, maki ajalah jawapannya. Baik brother, baik. Selamat brother, selamat. Assalamualaikum. Lepas apa khabar? Husin JDT. Semoga lepas sihatlah ya. Saya alhamdulillah sihat. Pagi-pagi ni Husin terpanggil nak bagi tahu dengan lepas apabila melihat video-video daripada mereka-mereka tu, Dr. Mazhar, Dr. Kamili dan Nodros terus menghentam lepas di video-video mereka. Apa yang Husin nak cuba cakap ni kerana hairan dan pelik. Mereka-mereka ni tetap seolah-olah nak menegakkan benang yang basah. Mereka terus menghentam lepat, mengatakan lepat maki hamun mereka, bergidikan sifat seorang ahli marifah, Arifin Billah, dia menuduh lepat begitu. Sedangkan mereka mengetahui, mereka tahu dan mereka sendiri yang melakukan, yang memulakan semua ini. Dia memfitnah lepat, mencederakan hati, jiwa, keluarga lepat. Bahkan lebih dari itu, bila mereka mengupas, membedah buku lepat, menyebabkan buku lepat itu tidak laris untuk dijual dan risiko seperti printing dan sebagainya, kos-kos itu tergendala dan lepat menjadi masalah besar untuk lepat menjelaskannya. Bukankah ini satu perkara yang amat menjijikkan? Tetapi hairan mereka tetap tidak mahu mengaku perkara seperti ini. Itu satu perkara. Apa yang saya nak sampaikan, yang saya fikirkan, yang sangat saya kecewa sekali. Kalau beginilah ada di dalam hati mereka, tumpuk-tumpuk hitam ada di jiwa mereka sebagai seorang doktor dan ulama besar pula di Malaysia ni yang diangkat. Macam manakah masa depan anak-anak Islam di Malaysia ini?
menerima ceramah yang disampaikan oleh mereka-mereka yang mempunyai hati yang sebegini rupa untuk mengangkat martabat Islam yang suci ini, disampaikan oleh orang-orang yang berhati sebegini rupa. Kalau dari sudut makrifah, boleh ke hidayah sampai, sedangkan apa yang tersembunyi di hati kamu walau sebesar zarah sekalipun, Allah mengetahuinya. Inilah yang saya sangat-sangat kecewa, dan inilah sepatutnya yang diberi perhatian oleh pihak-pihak JAKIM atau agama, jabatan-jabatan agama Islam negeri terhadap mereka-mereka ustaz-ustaz yang mempunyai sikap dan perangai yang sebegini rupa yang amat menjijikkan untuk mengangkat Islam. Inikah contoh suri tauladan yang dibawa daripada Nabi Muhammad SAW? Saya sangat kecewa lepas. Saya sangat-sangat kecewa. Kalau inilah perangai mereka untuk menyampaikan Islam pada keseluruhannya, hancurlah. Tak kiralah apa pun ilmu yang nak disampaikan, tetapi mereka ini sudah terang-terangan tidak mempunyai hati yang mulia, tidak mempunyai hati yang suci untuk mengangkat martabat Islam yang suci. Saya sangat-sangat kecewa. Itu sajalah lepas yang saya nak bagi tahu pada mereka. Satu perkara lagi, kalau nak cerita bab solat ini, sebenarnya ahli makrifat bukan tak mau berkata tak solat. Ahli makrifat ini sebenarnya melakukan solat, apa yang dilakukan oleh mereka itu kita lakukan, tetapi kita tidak boleh mengaku yang kita ini solat. Sebenarnya perkara ini tak perlu kita cakap, tak perlu penusin bagi tahu. Ahli makrifat semua faham sebenarnya. Kerana bila kita sudah menyebut la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, tidak ada daya upaya melainkan pertolongan dan izin Allah yang maha kuasa lagi maha tinggi. Maknanya solat itu dah bukan kita melakukan. Kalau kita mengaku solat di halayak ramai, berarti terbatal. Itu sudut pandang makrifah. Tapi mereka ni tak faham sebenarnya. Itulah lepas. Apapun, itulah yang nak saya sampaikan. Sikap mereka-mereka ini amat menjijikkan. Kalau boleh, minta lepas buatlah satu video seperti mana lepas buat kupas Sahril Long dulu. Bukalah satu-satu cerita mereka ni, buka video mereka apa yang telah dilakukan. Sedangkan lepas tidak buat apa-apa pun ke atas diri mereka, tak kacau mereka pun sebelum mereka kacau lepas. Dan kerana perbuatan mereka lah menyebabkan lepas maki hamun mereka. Kena tunjukkan, kupas balik video-video dia tu supaya masyarakat semua tahu. Dan kalau boleh JAKIM dan Jabatan Agama Islam negeri juga tahu mereka-mereka ini sebenarnya tidak layak untuk menyampaikan, untuk mengangkat martabat Islam, kerana Islam itu sangat suci. Tidak akan sampai hidayahnya kepada masyarakat kalau yang menyampaikannya tidak suci. Inilah sudut pandang makrifah. Okeylah lepas. Pagi-pagi ni saya terpanggil lah telefon lepas. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua ahli-ahli makrifat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Masya Allah Abang Husin. Masya Allah. Allah Allah. Kalau kita halusi benda ni, tapi itulah Abang Husin, macam mana nak cakap. Kalau yang tertutup mata hatinya, seperti mana surah 17 ayat 72, surah 22 ayat 46, clear Allah Ta'ala bagi. Tapi kalau mereka berada di dalam kaedah teguran
yang ada pada surah tu, atau kata kias yang ada pada, kata kenyataan yang ada pada surah tu, maka apa kita nak cakap Bang Hussein? Kita tak kisah naknya Bang Hussein. Guru kata tak apalah, masing-masing adalah masing-masing. Masing-masing adalah ada habuannya masing-masing, ada peringkatnya, permahaman maupun peringkat perlakuan. Jadi kita faham, guru kita dah bagi nasihat dah. Jangan ganggu orang yang tak pernah mengganggu kita. Tetapi janganlah pula biar orang selalu pijak-pijak kepala kita. Sebab jalan Muhammad ni adalah jalan bangun membela. Faham baik-baik, guru tu cakap tentang kita, dia tak cakap tentang yang ramai. Sebab kaedah tauhid sebenar-benar dalam Quran tu Tuhan dah bagi tahu lah. Dalam akaun dia semua. Akaun mutlak dia. Dia memilih dan dia yang menyesatkan. Sebenarnya Abang Hussein, kerja ahli-ahli Jabatan Agama ni mudah. Sempoi. Be nice to people. That's all. Be sweet and be nice to people. This is what they have to do. Sebab agama itu menasihati. Agama itu kasih sayang. Agama itu adalah nasihat. So, apa yang tuduh-menuduh hukum-hukum ni mai kok mana pula? Sebab Tuhan menyesatkan, Tuhan beri tunjuk. Kalau awak nampak Tuhan menyesatkan dia ni sebagai humanity, sebagai kemanusiaan, memiliki jiwa keinsanan, maka awak akan bersembang dengan dia elok-elok. Bukan awak tibai kat dia kat belakang dalam YouTube. Dia tiba-tiba orang share YouTube, apa ustaz ni kata, bisa jumpa dia akan lepas. Tak kisah pun. Habis macam mana dia boleh kata lagu ni kan? Dia mengaji sekali dengan orang tak? Macam mana dia boleh kata orang sesat? Dia tak mengaji. Dia kaji atas bersifat andaian-andaian melalui orang yang protes. Bukan orang yang mengaji. Kalau orang yang mengaji, dia dapatlah ilmu. Dia mengaji dengan orang yang menentang, maka dia akan jadi penentang lah. Simple as that. Jabatan agama ni, ahli-ahli tertinggi, ahli-ahli majlis ni, kerja mereka senang sebenarnya. Tetapi dia pun tak sedang. Puak-puak ni duk masuk bagi kerja mereka jadi susah. Orang yang sesat, kaunseling. Sebelum nak kaunseling tu, bersoal jawab. Bukan sekali, 2, 3, 4. Sebab bila kita kaji balik dalam satu surah tu, dalam satu cerita, ada baru ni, baik lepas cerita baru ni, ada satu orang main buat teguran lah kat lepas. Tetapi disebabkan I'm not in the mood. Baru sangat. Saya demam teruk, demam panas teruk. Dekat-dekat nak reach 39, 38, 39 macam itulah kepanasan suhu badan. Teruk baru ni. Lepas tu dengan hinguih pun meleleh-leleh. Lepas tu habis hidup seorang-seorang di dalam bilik yang kecil ni. Siapa nak main tak makan? Maka turun sendirilah. Pi jalan, pi kedai awal maju tu. Tu yang saya kata saya terpaksa berjalan dalam yang ramai. Macam Dr. Mazhar ni, mereka ni semua doktor lagi. Macam Mufti Pelang ni, mereka semua ni duduk dalam office. Faham tak? Silat-silat driver pun ada lah. Kita tak tahulah tu. Jadi tak kenal lah. Kalau saya kata apa pun, dia duduk dalam office. Yang dia kata kat saya nak kena jawab dengan orang ramai. Dengan keadaan lemah badan tu, dengan hinguih pergi beli nasi. Assalamualaikum ni lepas lah. Nak kata, dah orang lain kot. Tak boleh. Tidak. Dah memang jelas-jelas dah. Stocking color-color tu lepas kenal. Lepas tu saya kata, ya saya abang Pat, minta maaf. Abang selalu tengok video lepas. Dan abang tengok juga video-video yang nak hentam lepas ni. Sebenarnya lagu ni lepas. Ada satu hadis ni. Dia kata, satu orang tu buat zina. Dia pun bawa pergi jumpa Muhammad. Muhammad suruh balik dulu. Dia ceritalah. Lepas tu, selepas pergi jumpa Muhammad tu, Muhammad kata baliklah dulu. Lepas tu perempuan tu mengandung main jumpa. Dia kata baliklah dulu beranak. Lepas beranak bawa anak. Dia kata baliklah dulu besarkan. Pak nampak tak cerita ni? Saya kata saya tak ada di masa tu. Tapi sebagai teladan dia tu saya nampak lah. Kisah kejadian tu saya tak ada abang masa tu. Betul lah abang pun tak ada. Dia kata. Tetapi nampak tak? Teladan dia tu saya nampak lah bang. Nampak?
Muhammad tak mau hukum terus, tak mau jatuhkan penyiksaan terus apa lagu ni. Dia suruh. Sebab dia akan ada hari-hari kesedaran dia. Ibu tu akan mendidik anak dia pula tu. Sebab Muhammad tu dia tak buat macam tu. Dia relax dulu. Ni dah. Faham tak? Panggil orang sekali, orang tak boleh mai, ada alasan tertentu, terus buat hukuman dah. Macam tu kan cara dia. Sedangkan Muhammad suruh balik lahirkan anak tu dulu. Lepas lahirkan anak tu, dia suruh besarkan dulu. Nampak? Mereka tak ada macam tu. Tapi mereka guna teket Muhammad. Mereka Nabi Muhammad Rasulullah ni, kita ikut jalan dia. Itu teket mereka cakap. Tu masuk bahasa Arab pula. Tengah-tengah habis lah orang-orang Melayu. Jadi macam Pak Abu bin Darasan ni, dia biasa pergi tanah Arab. Dia tahu cakap Arab dan dia fasih Quran. Tapi bila dia dengan kami ni, dia suruh kami cakap Melayu. Dia kata tak, berbahasa Melayu pun cukup sebab Allah Ta'ala memahami bahasa. Dia kata, faham tak? Surah Ibrahim ayat 4 tu halusi baik-baik. Dia kata, tidak kukirimkan satu rasul yang sama dengan bangsanya. Di sini kita tak kena tipu. Lepas saya tengok balik, bila dia lepas cakap bahasa Arab, lepas tu dia translate bahasa Melayu, masa ceramah mereka. Untuk apa? For what? Bagi direktor lah, kami faham bahasa Melayu. Sebab Tuhan tulis tidak kukirimkan satu rasul yang sama bahasa dengan bangsanya. How can you deny this? But it's okay. It's okay. With all due respect, tak apa, Abang Husin. Tak apa Abang Husin, kalau awak nak cakap bab hadis, go ahead. Ada kebaikan dia, kita tak kata ada keburukan dia. Tu kata ahli makrifah ni, dia tak tolak hadis. Cuma dia tak begitu konsentrate bahagian tu. Sebab dia mengaji ilmu mengenal diri, mengenal Allah. The now and the here. Right now and right here. Realize, release, relax. Bukan but, maybe and if. Because, bukan. Ni dia tak faham bab ni. Tapi kita tak boleh buat apa dah mereka tak faham. Yang kita tak best ni sebab mereka duduk canang, jaja merata kita macam ni, kita macam ni. Kalau orang tanya, pernah duduk dengan dia ke sembang mata ke mata? Dan pernah bersoal jawab ke? Macam yang hang Kamili Haram J ni, awak diam malam tu. Hang ceramah pun hang cakap, saya diam je malam tu, saya bagi dia cakap. Lepas tu macam mana kat hang punya YouTube hang tulis berdiskusi bersama lepat, Kamili sekolah kan lepat. Apa dia ni? So, what kind of attitude hampa ni? Sanggup buat benda macam ni? Kalau orang yang cerdik, ya Allah, apa yang dia cakap, apa yang dia tulis ni? Kalau orang cerdik. Kalau orang tak cerdik, dia tengok dia boleh bahasa Arab, dia punya kedoktoran dia, itu, ini, itu. Tapi kenyataan yang nyata ketika itu, dia sedang berdusta. Munafik. Saya tak boleh kata apa-apa bila orang tanya pasal Ustaz Indonesia. Saya tak boleh kata apa-apa pasal seorang tu kerana kalau saya tak kenal dia, saya boleh jatuh fitnah dia dan saya akan menjadi dusta dan fitnah. Padahal malam tu terjumpanya hang dengan aku, terjumpa di ketika itu, bukan ada rancangan perjumpaan pun seperti mana yang hang buat macam seolah-olah orang dengar kita ada bertemu. Tak ada. Aku nak beli agak-agak, hang nak kena nasi kandang. Itu yang betul. Lepas tu pula hang diam. Ini saya kata, saya terpaksa on and on, again and again, the same conversation supaya orang dengar, orang akan fikir. Kadang kali pertama dia tak fikir. Pasal mereka dalam kaedah bersangka-sangka, tapi boleh fikir. Betul juga. Macam mana hang boleh tajuk berdiskusi bersama lepas? Macam mana boleh tajuk Kamili sekolahkan lepas kat YouTube hang? Tak malu. Padahal hang sendiri kata, saya diam yang malam tu, saya biar dia cakap. Bila aku tanya, hang mengenal Allah tak? Hang diam, tak jawab. Mereka ni macam tu. Itu sebabnya saya maki mereka. Dan saya ada every right for my sake, Abang Husin, untuk maki mereka. Saya minta maaf kalau ahli makrifat lain tak setuju. Bermakna hampa tu telah memandang aku dari sudut kemakrifahan hampa. Itu silap. Bila aku menentang orang-orang syariat, aku akan menentang daripada kaedah syariat. Sebab kaedah syariat pun ramai yang tak lepas. Betul tak? Kalau kita buka kitab kerukunan lah, itu ini tak lepas. Itu sebab puak-puak mereka ni tolak terus Nabi sebab apa semua. To save their FS. Faham tak? Mula nak sebut.
Mereka nak save mereka punya S. Mereka tolak terus Nafi sebab ni apa lagu tu tak boleh lah. Apa semua. Habis macam mana hayya ala solah. Hampa jawab la khawla wala. Itu kaedah semayang ni. Mereka tak sedap Abang Hussein. Bila Abang Hussein buka boleh pada yang mengaji dan mau mengkaji, mengusuli kaedah keberadaan diri dan kekuasaan diri, kejatian diri, mananya satu hak diri tu. Kalau selain belah rumah muka hak kita. Di sini maka akan perlahan-perlahan kita menyedari apa yang kita sebut. La khawla wala tu. Bukan menyebut saja. Jadi itulah masalah dia. Dan kenapa harus mengganggu orang yang tak ganggu apa? Sedangkan dalam surah 16 ayat 37, halusi baik-baik apa Tuhan cakap. Tak ada, mereka tak peduli. Tuhan ni punya sempoi, Allah Ta'ala punya best, Abang Hussein. Surah 6 ayat 108, janganlah kamu mencerca mereka yang menyembah selain daripada Allah. Dia tak bagi buat macam tu. Barulah orang bangsa lain, agama lain akan tengok kita sempoi. Ini yang pegang kalimah sama pun mereka nak marah. Sedangkan bukan tanggungjawab mereka. Yang ni mereka tak sedang. Mereka dah lebih sudu daripada kuah pok-pok ni. Itu sebab saya kata kalau saya jumpa mereka, kasut saya ni bagi. Pasal hampa dah terlalu lama korang ajak. Faham tak? Hampa terlalu lama korang ajak. Lepas tu 10 tahun dari 2010 dia start sembang, tak pernah kacau hampa pun. Hampa ni mai daripada salah silah mana? Duduk dalam YouTube entam. Padahal hampa boleh je call dia atau mai jumpa dia. Dah hampa nak jumpa dia sangat. Dia pula nak kena pergi jumpa hampa. Dia bukan bawah mufti negeri Perlis. Dia bawah mufti negeri Pulau Pinang. Bila Pulau Pinang panggil, dia tak ada duit pun dia turun. Sebab dia tahu wajib tidak boleh tidak. Harus datang, hadir. Tak boleh hari ni, bulan depan. Tak boleh bulan depan, bulan seterusnya. Tapi datang kena datang. Alasan kena ada. Kalau tak boleh datang. Ini kita abang, kita tak lepi pasal duit tak ada. Berhutang lagi. Jual buku sebab pok-pok hang sendiri lah yang buat fitnah sampai aku tak boleh buat tour aku seterusnya. Lepas tu aku kecil manis punya 30 lebih. Aku bagi alasan tu bukan apa nak simpati. Hamba camdek pula, sarkastik pula ke atas. Peli pula. Jahat tak jahat orang yang hampa ni. Bila orang cerita kat kami malam tu sebab semayang tak khusyuk lah, itulah inilah apa semua. Dan keadaan susahnya aku disebabkan ramai jabatan agama buat apa sampai hilang anak aku, bukan hang simpati. Hang guna benda tu hentam aku gelak-gelak pula. Hampa jenis manusia apa? Hampa ni manusia apa? Tu kata tak jadi kat kepala hampa, hampa cakap pandai lah. Jadi kat kepala hampa, hampa tahulah langit tinggi rendah. Padahal lepas tak pernah kacau hampa pun sebelum ni. Itu sebabnya aku kata they the one who create the war. They the one who create the war. Sebab aku takkan lari pada perang yang macam ni. Aku takkan lari. Walau aku seorang pun aku hadap. InsyaAllah Abang Ali. Bang Ali pula. InsyaAllah Abang Hussein. InsyaAllah Abang Hussein. Saya akan turun. Saya akan turun ambil sijil, sertifikat kesesatan saya tu. Masa tu kita tengok selepas tu benda-benda tu ada kat tangan saya, baru saya boleh rombak pecahan-pecahan apa yang mereka cakap tu. Masa tu saya tak guna YouTube lah. Saya ada langkah seterusnya. InsyaAllah. InsyaAllah Abang Hussein. Terima kasih banyak Abang Hussein. Terima kasih banyak. Semalam JDT kena first half. Second half dia lapik balik ke atas. Allah Akbar. Allah Akbar. Okey. Orang kata kalau menang battle, kalah war buat apa? Winning a battle, losing a war buat apa? Betul tak? Kita losing a battle but winning a war. So it's okay. This is only battlefield. Baik, selamat Abang Hussein. Selamatlah. Selamatlah. Sebab guru saya kata hidup ini adalah peperangan. Otak ini adalah medan perang, battlefield. Hati ini adalah senjata. Buat apa nak pergi ke medan perang kalau tanpa senjata? So kita kuatkan hati kita dulu, kita reload sempoi-sempoi dulu, baru kita hadap. Baik Abang Hussein, terima kasih. Moga sejahtera lah Abang Hussein dan Johor Darul Takzim. Selamatlah. Betul turun je kalau ada masa. Tapi bagi kawan dapat
Macam ni dia ni apa ni Musti ni tak palayan lah. Patutnya dia jumpa kita minta maaf kan. Dia dah cakap orang sesat tu, dah jatuhkan marah orang tu. Dia tak rasa salah lagi ke? Dia kalau dia orang yang baik, orang betul kan, ada cakap dia salah ke? Tak ada. Dia tak ngaku salah dia. Teruk tak tahu lah kawan. Dulu macam pandang dia ni macam okey jugalah pasal buih-buih kan dia punya cakap Arab dia. Tapi dengar dia cakap masa yang tu yang tepat punya ni lah. Memang tak boleh lah. Itulah zaman sekarang ni. Tapi kalau orang cakap, kalau orang yang tak tahu, tak ada ilmu, orang yang memang nak tahu pasal syariat ni je, memang akan dengar cakap dia ni. Tapi takkanlah setakat syariat aja. Nah, kalau orang dah belajar lebih tinggi sikit, orang tak cakap macam dia cakap ni. Dia setakat itu je. Tantam kalau kita suruh mengucap macam mana agaknya kalimah dia sebut agaknya. Macam mana dia nak saksinya. Tak tahu lah macam mana dia punya sebut. Jangan-jangan tiada Tuhan yang sembah kata dia. Tak betul tidak. Dia tak nak cakap pun. Tak tahulah Pat. Kawan pun tak pandai sangat. Tapi kawan rasa macam bengang juga. Yang dia cakap. Lepas gini. Dia cakap macam itu. Macam banyak sangat yang benda yang lepas tak cakap dia cakap. Ada buka asal hadis ni. Alamak. Macam seolah-olah macam lepas ni tolak hadis tau. Dia cari cakap. Itu yang kawan jadi panas tu. Tak boleh tahan dia cakap. Lepas cakap apa tahu. Minta maaf kalau kawan jadi marah kan. Tapi rasa kawan rasa kalau awak tak tahu, kawan beritahu lah. Dia memang susah cakap berdosa pula kan. Tapi tak patut kalau dia mufti macam gini kan. Dia nak bandingkan kita dengan orang alim-alim dulu-dulu tu. Hei, kalau orang alim-alim dulu yang dulu-dulu hidup pun maki dia ni aku rasa ni. Menuduh orang tak tentu pasal. Tak fikir ke marah keluarga orang macam mana. Dia ni tak tahu lah. Dia takut dia tak ada sokongan lah. Tak ada orang nak dengar ceramah dia. Sebab mungkin lepasnya yang belajar ni mungkin lebih baik. Lebih atas daripada apa yang dia belajar ni. Yang dia tahu itu je. Tapi bapak lelak je. Pelik yang nanti dia cakap kita menyanyah pula. Kalau dia nak jumpa, biar datang. Dia buat salah kan. Dia yang mula dulu dia buat salah. Dia datang. Tak bila dia cakap. Dia panggil. Lepas tu dia cakap sesat tu bila. Tak tahu aku malam aku hati panas. Okey. Assalamualaikum. Okey. Tak puas lagi cakap sahabat. Ustaz ni dia tak tahu tau. Zulkarnain pun cakap ada benda. Kawan pernah dengar dia cakap ada benda sama yang apa lepas cakap tau. Pasal yang Muhammad tu dia cakap dengan orang agama lain lah. Yang kita nak saksi tu Muhammad. Yang Nabi Muhammad tu ke ataupun Muhammad tu. Dia tak tahu tu apa yang Zulkarnain cakap tu sama ada yang sama dengan lepas cakap tu. Tapi dia sokong Zulkarnain. Dia tak tahu apa yang lepas Zulkarnain baik. Zulkarnain bawa lepas bawa. Dia kata orang Johor bingai. Masya Allah. Ya sahabat, nak buat macam mana sahabat? Apa boleh buat tai kambing bulat-bulat? Ada setengah orang nampak. Dia nampak ada benda yang dia tak cukup lagi. Ada benda yang serasanya yang perlu dia tahu lagi. Ada orang menerima kesedaran melalui luaran dan dia bawa ke dalam berfikir tentang aku dengar dia ni cakap macam ni. Aku merenung ke dalam diri aku. Rupanya ada benarnya yang dia cakap tu. Dan aku ambil lah kebenaran tu. Dia tak pernah maki aku. Dia maki orang yang buat naya kat dia. Sebab itulah yang perlu dia perlakukan untuk dia tu. Baiklah, macam ni lah. Aku pun beritahu kat Aminah Hazali anak aku. Aku ni baru ni 2 kali kena minor stroke. Sebab aku berfikir banyak. Dan aku kurang tidur. Dan aku kecil manis. Dan aku tak ada pancreas. So this is all major hardcore punya problem for the body, diri dan kesihatan. Lalu aku buat satu keputusan untuk beritahu kat anak aku siap-siap selepas second minor stroke tu, subuh dalam pukul 4 pagi.
Tak lama dia bagi, dia main zas sekali lalu side lah. Benda ni ketiga kali dah. Pertama di London dekat Notting Hill, dalam satu bilik kecil tu aku duduk, masa aku duduk London tu, kerja dekat Putra Putri. Setahun aku duduk London, baru ni kan, 2 tahun sudah lah kot. Lepas tu aku kenal yang tu. Di sini aku kenal 2 kali. Aku nak telefon, nak panggil nama hijab pun tak boleh lah. Tapi seperti mana kita ada bahasa hati dia, kita ada bahasa suara yang bukan daripada lidah ni. Kita boleh berkata-kata dengan tanpa menggunakan lidah. Kita boleh melihat dengan tanpa menggunakan mata. Kita boleh mendengar dengan tanpa menggunakan telinga. Kita boleh bergerak dengan tanpa menggunakan anggota tubuh ni. Kita boleh berfikir dengan tanpa menggunakan akal ni. Kita boleh merasa dengan tanpa menggunakan hati ni. Itu peringkat lain. Itu sebab dia kata ada hayat, ada hayun, ada hadiyun, ada kaunuhu hayan. Ada basar, ada basirun. Ada basirun, ada kaunuhu basiran. Mata tu pejam, tidur. Mata tengok mimpi mana pula? Mata tengok hang dalam mimpi tu mana pula? Macam mana pula orang buta boleh tengok mimpi dia? Macam mana hang tengok mimpi hang sedangkan mata hang pejam? Ini proses-proses mengaji ilmu mengenal diri. Yang dikatakan sifat-sifat Allah tu. Jadi dia tak mau. Bila dia kata wa fi anfusikum afala tubsirun, dia tak mau. Bila dia kata innallaha ya'murukum an tu'adu amanati ila ahliya, dia tak mau. Yang dikatakan apa tu, inna dina innallahi al-islam, dia tak mau. Dia tak mau proses. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia tak mau proses. So kita nak kata apa? Dia ada ilmu, tapi ilmu ni dia tak mau. Bila mereka tak mau, mereka gunakan ilmu ni yang kita duk mengaji ni demi nak menjujurkan diri kita dengan Allah Ta'ala, seperti dalam surah 6 ayat 52 tu. Banyak kali sebut. Mereka seolah mereka bertanggungjawab mereka buat. Sedangkan Tuhan kata kamu tidak bertanggungjawab ke atas amalan mereka, mereka tidak bertanggungjawab ke atas amalan kamu. Oh, kalau mereka nak kata yang tu orang kapiang. Orang kapiang nak kacau apa lagi dah? Dia dah kapiang. Dah tentulah dia bukan syurga. Dia tentulah dia ahli neraka. Yang baru kalut apa? Sedangkan Allah sebut dalam surah 6 ayat 108. Kita tak payah ganggu dah orang yang menyembah selain pada Allah. Lah ni apa dia masalah hampa yang sebenarnya? Berapa kali lepas sebut benda ni? Faham tak? Nak buat macam mana? Dia ni takkan mengaku dia salah dia ni. Dia ni ego dia tinggi. Semua orang tahu. Disebabkan aku ni dah abang kat Aminah. Mungkin kita tak jumpa dah kot Aminah. Menangis Aminah, menangis Hazali baru ni. Sebab Papa tahu Papa powerless. Papa tak boleh buat apa bila kejadian tu. Papa renung dan Papa berbahasa Tuhan je, berbahasa hati. Jangan lagi, aku ada perjuangan sedikit lagi. Nak ambil lah nanti. Dan aku bercakap dengan hatiku. Aku tahu hang tahu. Lepas tu letih berpeluh terlena, mangkit pagi, mangkit biasa mandi. Masa jalan nak pergi beli makanan tu baru teringat, semalam apa jadi kat aku apa kita tadi? Mangkit jadi lagu biasa balik. Jadi aku bagi tahu kat anak aku dah. Pegang elok ini barang. Duduk elok-elok dalam ini barang. Orang tak kacau kita, kita jangan kacau orang. Nah, Aminah, Azali, tapi kalau orang pijak kepala kita, jangan diam. Walaupun seorang bangun, sebab Allah ada di mana saja kamu berada. Ini membuktikan kamu tak heran apa. So, aku pun okeylah ambil kesempatan lah dalam video ni untuk para ahli mufti di Malaysia. Bagi akulah. Untuk segenap ahli mufti di Malaysia. Tetapi tak termasuklah ni Mazazil ni. Bagi aku dia bukan mufti. Aku minta maaf. Dia tak ada wibawa mufti. Dia seolah seorang Arab yang duduk di negeri Arab yang boleh cakap Arab. Itu saja. Dia boleh main peringkat tu. Tetapi belum tentu dia diterima Allah. Belum tentu. Sebab Allah dah cerita dalam Quran lagu lain. Faham tak? Mereka nak buat bagi mereka safe, dia bawa keluar hadis-hadis. Cerita sahabat atas sahabat, sahabat atas sahabat kepada ni lagu ni. Allah Ta'ala cakap dah dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Sesungguhnya Quran ini sangat terang dah. Tak boleh hampa nak buat apa dah. Quran ni terang. Tetapi dari sudut mana dia melihat? Mata kepala ke atau mata hati? Bagaimana kamu nak menentang sesuatu kata-kata Allah?
So kita dah cakap berkali, awak nak mengajar ilmu hadis, teruskan. Awak nak mengajar ilmu usul fiqh tasawuf, teruskan. Awak nak duduk di peringkat tasawuf sampai ke makam kamil mukamil, teruskan. Tetapi jangan ganggu orang lain. Tiada satu agama mengajar untuk membunuh orang lain, melukakan perasaan orang lain, membunuh jiwa orang lain, mencederakan jiwa, perasaan, akal orang lain. Tak ada. So mufti-mufti satu Malaysia ni harus dengar ini suara, iaitu kata-kata Allah yang melarang mencedera jiwa-jiwa manusia. Kalau awak ahli agama, awak tak ada humanity, what kind of agama yang awak bawa? Macam mana awak boleh menjatuhkan satu hukum orang sesat tanpa disoal siasat? You have no right to do that so. But what you have done? Dan dia siapa nak buat benda-benda lagu ni? Aku bukan bawah jabatan negeri Perlis. Setiap negeri ada muftinya. Setiap mufti harus waras dan harus memiliki jiwa, hati, budi yang mulia, malah suci bersih. Bukan bersangka-sangka. Bila orang tak ikut hampa punya Wahabi, hampa tak setuju. Bila orang tak ikut aliran nenek moyang hampa tak setuju. Bila orang tak ikut kepahaman hampa tak setuju. Tak, bukan macam tu. Tuhan dah cakap kamu tidak bertanggungjawab ke atas satu amalan orang lain pun. Surah 6 ayat 52. So kerja hampa ni mudah sebenarnya. Bercakap benda yang baik. Mufti bercakap benda yang betul, baru boleh dijadikan fatwa. Mufti bercakap perkataan yang tidak terterbit dari menyangka, tuduhan, fitnah semata-mata. Mufti harus bijaksana. Mufti harus duduk bersidang, bermuzakarah. Kerana bermuzakarah itu adalah sunnah Rasulullah. So apa yang berbuat? Orang tak boleh main, orang ada alasan. Inilah yang berlaku hari ni. Sebab mufti-mufti harus berkata sesuatu yang benar, bukan bersangka-sangka. Dia tak mengaji ilmu mengenal Allah, Dr. Mazhar ni. Macam mana dia nak tentang ilmu mengenal Allah? Itulah aku kata aku tak boleh panggil dia Dr. Mazhar. Aku kena panggil kat dia haram jadah, pelang. Mufti nak haram, inilah dia. Itu sebab aku ada right untuk maki dia, bukan aku maki orang lain. Pasal dia buat naya kat aku. Tak percaya hampa tengok setiap video dia, kalau nak cerita benda ni dia buat gambar aku. Why you have to put lepat picture there? Pasal apa? Itulah hampa tengok hati perut dia tu. Jangan tengok bahasa mulut dia, tengok hati perut dia. Aku akan terus maki dia. Kalau aku jumpa beradab, tak pedulilah dia ada bodyguard ke, dia ada ramai keliling dia ke. Aku langgak terus tak ada sican. Pasal dayus lah aku kalau hadap iblis macam ni. Iblis yang bertopengkan agama. Itu sebab hidup aku sekali ya. Faham tak? Aku akan terus berjuang benda yang betul ni. Walaupun aku dianggap tidak betul, tak kisah. Sebab Allah menilik tak seperti mana manusia menilik. Tapi nasihat-nasihat Allah itu sangatlah jelas lagi terang. Betul tak? Tengok sekali lagi, kaji, halusi betul-betul. Surah 6 ayat 52, surah 6 ayat 54. Surah 6 ayat 52, surah 6 ayat 94, bukan 54, 94. Dan surah 6 juga ayat 104. Kaji betul-betul. Hampa duk rasa hampa ni bertanggungjawab. Padahal macam mana, how can you process something you not even learn about it? How can you judge something by your standard? How can you judge something that you not even understand about it? It's a clearly facts. You doing a right thing. You hasn't doing a right thing. Baik brother, cakap pasal mereka ni membara, pasal mereka ni iblis. Bila kita cakap pasal mereka, kita apa hangat lah. Baik, selamatlah, selamat. Itulah para mufti harus kaji benda-benda ni. Pasal Mazazil ni terlalu mengada-ngada ke depan sampai dia tak fikir orang yang agama lain duk tengok, duk nampak pelik lah. Dia tak fikir benda ni. Dia tak fikir. Kita cerita pasal kaedah ilmu mengenal Allah, dia buat pula macam orang tak boleh nak mengenal Allah pula. Padahal surah 79 ayat 19, Allah Ta'ala memberitahu kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Dia suruh tanya dekat
Fir'aun, maukah aku tunjukkan kepadamu jalan mengenal Allah supaya kamu takut? So, hampa dah sebut itakullah tapi hampa tak kenal pun macam mana hampa boleh takut? Orang sebut pasal pontianak, hampa tak nampak toyol. Orang sebut pasal toyol, hampa tak nampak lansiang. Orang sebut pasal lansiang, hampa tak nampak jembalang. Orang sebut pasal jembalang, hampa tak nampak pula tu hantu raya. Sebab hampa dikenalkan dah bentuk-bentuk sifat asma' af'al hantu-hantu ni. Tapi orang sebut Allah Ta'ala, hampa terbingga-bingga. Patutkah macam tu? Halusilah benda yang halus ni. Bukan nak suruh buat teruk-teruk. Allah Akbar.